Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nabila binti Jamila Azman, nombor matriks 070825. Ingin membincangkan jawapan soalan nombor 4, iaitu langkah untuk mengekalkan pendidikan dengan roh yang pernah diterima. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Antaranya adalah dengan cara menyampaikan ilmu kepada orang lain, sama ada cara mengajar ataupun berdakwah. Menyampaikan ilmu bukan sahaja boleh melalui kata-kata atau tulisan, malah boleh menyampaikan melalui perbuatan kerana manusia dapat melihat secara langsung. Terdapat satu dalil yang bermaksud, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu sahaja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun yang menyampaikan sudah pun meninggal dunia, ia akan memperoleh pahala. Hadis ini daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, melalui ilmu yang dimiliki, Allah SWT akan memudahkan lagi kerja amal ibadah seseorang, kerana amal ibadah ini merupakan salah satu cara setiap hamba untuk beribadah kepadanya dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Jadi kesimpulannya, pendidikan dengan roh ini mampu meningkatkan lagi semangat seseorang untuk mendalami sesuatu ilmu yang dipelajarinya. Oleh itu, sampaikanlah ilmu walaupun satu ilmu kepada orang lain agar dapat diamalkan oleh orang yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arina binti Muhammad Rafidi, nombor matrik 070826, akan membentangkan langkah untuk mengekalkan pendidikan dengan roh yang pernah diterima. Pendidikan dengan roh ini memberi maksud didikan yang diadun dengan nilai-nilai murni yang datang secara ikhlas daripada dalaman jiwa atau naluri. Persoalannya, bagaimana cara untuk kita kekalkan dan amalkan secara berterusan apa yang sudah kita pelajari ini? Jadi, salah satu daripada isinya adalah kita perlu membina jadual aktiviti harian kita. Sebagai contoh, mendirikan solat sunat ba'diyah dan qabliyah atau solat sunat tahajud. Sabda Nabi SAW, "Uhibbus salah ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Kana yanam nisful lail wa yakumu thalathatu wa yanamu sudusu." Maksudnya, solat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat Nabi Daud alaihi salam. Baginda tidur seperdua malam, kemudian bangun sepertiganya dan tidur kembali 1/6 malam. Jadi, jadual ini bukanlah dibuat semata-mata, tetapi kita juga perlu untuk paksa diri kita atau kata lain dipanggil istiqamah agar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jikalau tidak, sudah pasti jiwa kita akan mati atau gelap kerana hilangnya ketakwaan kepada Maha Pencipta itu sedikit demi sedikit. Seterusnya, langkah yang boleh dilakukan adalah bijak dalam memilih kawan seperjuangan atau suasana yang baik. Misalnya, kita perlulah ada sekurang-kurangnya seorang kawan yang boleh membimbing kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini akan mengukuhkan lagi keimanan serta kekuatan rohani dan jasmani. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 64 yang bermaksud, sahabat pada hari itu, iaitu kiamat, menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali al-muttaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa. Akhir sekali,
Langkah yang boleh dilakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita sentiasa teguh dengan agamanya walau susah macam mana pun jalan kehidupan kita. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekian itu sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farihin dan nombor matrik saya ialah 070948. Saya akan membincangkan soalan 4 iaitu langkah untuk mengekalkan pendidikan dengan roh. Pada pandangan saya, langkah untuk kita mengekalkan pendidikan dengan roh adalah dengan mendalami ilmu agama. Contohnya seperti Al-Quran. Hal ini dikatakan begitu kerana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian kerana bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat dan penolong bagi para membacanya di hari kiamat nanti." Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang menerangi kehidupan manusia. Maka, kita haruslah mendalami ilmu Al-Quran agar hidup sentiasa sejahtera. Contohnya seperti mengamalkan surah Al-Mulk pada setiap hari. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, surah Al-Mulk itu memelihara dan menghindar pembacanya dari azab kubur. Selain itu, mendalami ilmu Al-Quran juga akan dapat membentuk jati diri kita sebagai umat Islam yang benar kerana Al-Quran mempunyai ilmu yang luas. Mendalami ilmu Al-Quran juga dapat membuatkan kita lebih memahami setiap potongan ayat serta maksud yang dinyatakan dalam Al-Quran. Oleh itu, kita sewajarnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan ilmu dan memanfaatkan Al-Quran sebaik-baiknya kerana Al-Quran adalah penolong kita pada hari kiamat kelak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakruddin dan nombor matrik saya ialah 070894. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Berhati-hatilah terhadap prasangka, kerana sesungguhnya prasangka adalah anggapan yang paling dusta. Dan janganlah kamu mendengar aib saudaranya, mengintai-intai, saling benci, saling membelakangi, dan saling marah. Jadilah hamba Allah yang bersaudara." Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda yang berbunyi, "Bersangka baiklah kepada Allah adalah berlepas daripada segala hal kecuali Allah Azza wa Jalla." Berdasarkan hadis yang dibaca tadi, kita dapati bahawa Nabi Muhammad mengajak kita agar bersikap positif. Berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk berfikiran positif. Cara yang pertama ialah dengan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita tidak akan mudah putus asa dan lebih bersemangat dalam setiap perkara. Selain itu, cara kedua yang boleh kita lakukan ialah membiasakan diri dengan senyuman. Rasulullah juga seorang yang sentiasa senyum. Dengan senyuman, kita dapat memperbaiki hubungan sosial di samping dapat pahala bersedekah. Seterusnya, cara ketiga yang dapat kita lakukan untuk berfikiran positif ialah mengingati hal-hal yang baik. Hal ini dapat memberi impak yang baik kepada kesihatan mental dan fizikal. Ia juga membantu kita untuk menguruskan kehidupan dengan lebih baik. Cara terakhir yang ingin saya sampaikan ialah jangan bersangka buruk kepada Allah. Kita sebagai hamba hendaklah berserah diri kepada Allah. Dengan ini, kita dapat membentuk insan yang bermoral dan berakhlak tinggi. Dengan ini, insya-Allah kita dapat mengekalkan ilmu yang pernah diterima. Sekian, terima kasih.